Hai, Assalamualaikum. Saya Nadia. Hari ni nak share tentang tips lulus temuduga SPP. So, kepada adik, kakak, abang yang belum lagi ataupun dah apply, korang pastikan korang tengok video ni sampai habis. So, intro dulu. Macam mana nak interview tapi kalau tak daftar kan? Korang kena mendaftar dekat Job Malaysia. Korang kena pastikan maklumat tentang pengenalan diri tepat dan selain itu maklumat akademik dan juga core curriculum lengkap. Selepas lengkap isi segala maklumat, korang akan dapat pengesahan daripada SPP dan kalau sekiranya korang lulus, di next stage korang dapat SMS ataupun email. Benda pertama yang korang kena buat adalah korang kena print senarai SEMA. Yang kedua, kena gunakan gambar yang terbaik. Seterusnya, dokumen yang diperlukan oleh pihak SPP ada dua. Satu, salinan, satu lagi yang asli. Bagi salinan, korang kena gunakan fail yang berwarna gelap dan juga mempunyai folder transparent dekat dalam dia. Yang kedua, dari segi salinan pula, korang kena pastikan dokumen salinan telah mendapat pengesahan daripada pegawai kerajaan yang bertauliah. Pastikan kedua-dua dokumen tersebut telah disusun secara rapi. Sebelum ni ada kes, dokumen dia semua dah siap. Ada satu je dokumen salinan dia yang tak dapat pengesahan. So, pegawai SPP tersebut suruh budak tu cari pegawai yang boleh untuk pengesahan. Okey, key point untuk dokumen ni senang je. Korang pastikan susunan, korang pastikan lengkap. Itu sahaja. Yang kedua adalah dari segi etika pemakaian. Sebenarnya benda ni basic untuk pegawai kerajaan. Biasalah lelaki ke perempuan ke sama je. Ada beberapa kes adalah diorang kena halau kan. Kalau lelaki sebab utamanya adalah rambut. Sebab diorang tak sikat dengan rapi. Kadang-kadang tu diorang tak pakai blazer. Bagi lelaki ataupun perempuan, korang pastikan korang pakai baju yang terbaik pada hari interview tersebut. Pastikan rambut, baju dan juga kasut dalam keadaan yang selesa supaya korang lebih confident. Benda ketiga adalah dari segi research. Pertama, korang kena cari isu semasa. Isu semasa berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan skop tugasan jawatan tersebut. Nat sendiri apa yang Nat buat adalah Nat baca tentang sedikit tentang falsafah pendidikan kebangsaan. So, Nat pinjamkan perkataan tersebut dan Nat masukkan dalam sesi temuduga. Ini tips penting. Pastikan korang baca mengenai sedikit visi, misi ataupun berkaitan dengan pendidikan. Korang pinjamkan perkataan-perkataan yang korang baca tu di dalam sesi interview supaya penemuduga tahu yang korang betul-betul bersedia. Yang keempat, dari segi confident. Ada orang cakap, macam mana kalau kita nervous? Apa tips untuk hilangkan nervous? Pertama, sampai awal ke tempat temuduga, kalau boleh 30 minit ataupun sejam lebih awal. Yang kedua, pastikan lokasi, masa dan tempat betul. Apa yang nak buat adalah nak bercakap di depan cermin. Don't study hard but study smart. Bila dah sampai di depan bilik penemuduga, apa yang kita nak buat kan? Benda pertama, korang kena ketuk pintu. Yang kedua, masuk dan memberi salam. Yang ketiga, pastikan memberi senyuman yang paling manis sebelum duduk. Tapi, jangan duduk sebelum penemuduga bagi duduk. Kat sini, cara duduk pun penting. Sebab apa? Bila cara kita duduk relax, kita memberi respon kepada penemuduga yang memberitahu bahawa kita memang betul-betul ready untuk ditemuduga. Yang terakhir adalah korang kena pastikan penggunaan kata hormat kepada penemuduga. Gunakan perkataan seperti tuan, puan. Kalau dia ada jawatan, gunalah jawatan tersebut. Soalan pertama yang akan ditanya oleh penemuduga, benda ni memang klise tapi memang ramai yang ambil remeh, adalah pengenalan diri. Pastikan pengenalan diri korang teratur, padat dan juga lengkap. Dekat pengenalan diri ni penting sebab korang nak tonjolkan korang punya potensi diri dan korang punya kelebihan diri. Untuk soalan seterusnya, korang kena fokus dengan soalan yang diberikan oleh penemuduga. Korang pastikan jawapan korang tepat. Okey, tips yang pertama adalah memberitahu point, huraian dan juga contoh. Cara jawapan yang ringkas dan juga tepat menunjukkan yang bahawa korang ni seorang yang matang. Selepas interview, pastikan korang sentiasa update di laman web SPP supaya korang tak terlepas tarikh-tarikh penting. Last sekali nak bagi tahu, preparation make you more confident. That's all.